Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kesemua ketaatan yang dilakukan oleh kita semua menjadi sebab untuk kejayaan kita di kehidupan yang sementara ini dan juga kehidupan yang kekal abadi nanti. Pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raditu li ummati ma radiya laha ibnu ummi abdin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku redha, yakni aku suka untuk umatku apa sahaja yang diredai oleh ibnu ummi abdin untuknya, yakni untuk umat aku. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa apa-apa sahaja yang disukai oleh satu orang yang digelar dengan ibnu ummi abdin. Ibnu ummi abdin ini adalah gelaran yang masyhur untuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau dipanggil ibnu ummi abdin. Jadi Nabi kata apa sahaja yang diredai, yang disukai untuk umat ini. Siapa yang suka? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa sahaja yang dia suka untuk umat ini, perkara kebaikannya, dan apa-apa sahaja yang dia tidak suka untuk umat ini, benda-benda yang tidak baik, maka kesemua itu perkara yang aku juga redha untuk umatku. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita tentang kemuliaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh kerana beliau ini satu orang sahabat yang memeluk Islam, yakni di antara orang yang awal memeluk Islam. Semua peperangan yang baginda sallallahu alaihi wasallam pergi, semua dia pergi. Dia bersama-sama dengan Nabi. Hijrah pun dia buat. Dan solat pun dia sempat solat
ke arah dua kiblat. Sebelum orang-orang Islam diperintahkan untuk menghadap ke Kaabah, maka orang-orang Islam salat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi dia sempat, yang ni salat menghadap Baitul Maqdis pun ada, salat menghadap ke arah Kaabah pun ada. Dan beliau ini adalah satu orang yang sahabat yang Nabi SAW, kalau beliau ada, maka Nabi akan suruh dia duduk dekat dengan Nabi. Nabi tidak akan halang dia, yakni tidak akan letak orang lain menghalang di antara Nabi dengan dia. Dan beliau juga di antara satu orang sahabat yang Nabi SAW telah beri berita gembira bahawa beliau ini akan berada di dalam syurga sewaktu dia masih hidup atas dunia lagi. Ada 10 orang sahabat yang Nabi SAW dalam satu majlis, Nabi sebut nama-nama sahabat itu. Sahabat ini dalam syurga, sahabat ini dalam syurga, sahabat ini dalam syurga. Masih hidup lagi, tak ada mati. Nabi telah beri berita gembira kepada 10 orang sahabat ini dalam satu majlis bahawa mereka ini adalah ahli syurga. Salah seorangnya ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau ini adalah orang yang sangat hampir sifat-sifatnya, akhlaknya dengan Nabi SAW. Suka untuk bagi nasihat. Apa yang Nabi SAW suka untuk umat ini, itu juga yang dia suka untuk umat ini. Apa yang Nabi larang, itu yang dia larang. Oleh kerana banyak sangat persamaan dia ini dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW beritahu, aku redha untuk umat aku apa sahaja yang diredai oleh Abdullah bin Mas'ud. Kelebihan beliau. Dan beliau hidup sehingga zaman khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia jadi gubernur di Kufah. Meninggal di sana. Ada riwayat sebut meninggal di Madinah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة المساجد. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taman-taman syurga adalah masjid-masjid. Taman-taman syurga adalah masjid-masjid. Seluruh masjid yang ada di dalam dunia ini, kesemuanya adalah Nabi SAW sebut sebagai Riyadul Jannah, taman-taman syurga. Orang yang selalu berada di dalam masjid, yang banyak beri masa dia di dalam masjid, maka sebenarnya dia telah memberi masanya di dalam taman-taman syurga. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka ambillah, petiklah hasil daripada taman-taman itu. Maka sahabat tanya, apa dia taman-taman syurga tu? Maka Nabi jawab, al-masajidu, masjid-masjid. Apa dia hasil yang nak dipetik tu? Nabi SAW kata, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Disebabkan dengan tasbih-tasbih ini, ada riwayat menyebut satu orang yang menyebut subhanallah
maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan di dalam syurga sebatang pohon. Sebatang pohon. Dan pohon ini begitu besar, bayangnya sahaja satu ekor kuda yang paling pantas untuk melintasi bayangnya 500 tahun pun belum lepas lagi. Besarnya. Satu, subhanallah. Dan segala ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam masjid ini, walaupun sekadar beriktikaf, satu orang yang masuk ke dalam masjid, dia pun niat untuk beriktikaf, walaupun dia duduk sekejap aja. Niat iktikaf ni sunat setiap kali kita masuk masjid, walaupun kita masuk sekejap, masuk niat iktikaf, boleh pahala. Walaupun kita tak buat apa-apa amal, duduk saja, tunggu solat. Ini semua ibadah-ibadah ini adalah sebab untuk kita mendapat taman-taman syurga di akhirat nanti. Taman-taman syurga di akhirat nanti. Tapi orang nak bagi masa ke masjid ni payah. Kalau boleh nak duduk sekejap je, mayang keluar. Lama-lama panas. Walaupun ada kipas besar, sedap duduk rumah juga. Tempat yang ganjaran dia besar, maka ujian dia pun besar. Nafsu pula tak suka. Nafsu pula tak suka. Ada setengah tempat masjid sedap dah, pasang aircon, tak ada orang juga. Kalau ikut sedap lah, sejuk je duduk. Tapi tak ada orang nak duduk dalam. Masya Allah. Dan sebenarnya masjid ni adalah tempat yang sepatutnya orang-orang Islam perlu banyakkan masa. Perlu banyakkan masa. Masjid ni tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dia akan turun yang pertama sekali di Baitullah. Selepas itu rahmat itu akan tersebar kepada seluruh masjid-masjid yang ada di atas muka bumi ni. Ada atas dunia ni. Siapa sahaja yang datang ke masjid, maka dia datang untuk mengambil rahmat Allah Subhanahu wa taala. Balik bawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi, ambil lagi, bawa lagi, ambil lagi. Lebih banyak kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, hidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, lebih banyak rahmat yang kita akan bawa. Bukan setakat rumah aja. Kita pergi ke mana pun bawa rahmat tu. Bawa rahmat. Antara orang yang di akhirat nanti akan mendapat lindungan, naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, teduhan, adalah orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Dia rindu nak mari ke masjid, rindu nak datang buat ibadat di masjid. InsyaAllah. Maka sebab tu Nabi kata masjid ni adalah taman-taman syurga. Taman-taman syurga. Siapa yang mari, yang ada peluang, paling kurang masa lapang, masa kita tak ada buat apa-apa, tak ada sibuk dengan kerja, masa tu kita bagi masa, kita guna untuk habiskan di masjid. Sebab kalau kita duduk di tempat selain masjid, kebiasaannya kita akan tergelincir, paling kurang dalam perkara yang sia-sia. Kebiasaannya. Sampai kadang ada dalam masjid pun nak bawa juga. Biasa dah masjid.
insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dengan nikmat rasa seronok duduk dalam masjid, rasa tenang duduk dalam masjid, rasa seronok buat ibadat dalam masjid, insya-Allah. Bukan jadi masjid tempat tidur je, tempat ibadah, tempat kita guna masa lapang kita untuk dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkanlah kita duduk dalam masjid ni di dalam taman-taman syurga. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zur ghibban tazdad hubban. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ziarahilah saudara kamu ghibban. Ghibban ni apa nak terjemah bahasa Malaysia? Maksudnya berkala. Yani ziarahilah saudara-saudara kamu ghibban secara berkala. Maksudnya bukan pergi hari-hari, bukan pergi hari-hari. Ziarah lama-lama sekali pergi, lama-lama sekali pergi. Apa natijah dia? Tazdad hubban. Pasti kamu akan bertambah, pasti kamu akan mendapat perhatian ataupun kasih sayang yang lebih daripada saudara kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita macam mana untuk kita sentiasa ada rasa sayang kepada saudara-saudara kita, dan orang pun rasa suka dengan kita, sayang dengan kita. Antara amalan dia ialah amalan ziarah. Ziarah. Dan ziarah ini ziarah kepada orang-orang yang hampir dengan kita, ahli keluarga, adik-beradik, saudara mara. Kalau jiran tu memang hari-hari jumpa dah, duduk sebelah rumah, keluar nampak, masuk nampak. Ni yang berada jauh daripada kita. Nabi suruh kita pergi ziarah mereka secara berkala. Itu akan menimbulkan perasaan sayang. Kalau pergi hari-hari, dia jadi tak sayang pula, hilang perasaan. Dia biasa dah. Kurang rasa rindu pun kurang. Maka sebagian ulama kata, kalau ziarah banyak sangat, jumpa sokmo, hari-hari pergi jumpa, hari-hari pergi jumpa, sama-sama satu masa dia akan mari rasa bosan. Tapi kalau tak pergi terus, terputus pula hubungan. Terputus hubungan. Jadi ziarahlah berkala. Sebulan sekali pergi ziarah, 2-3 minggu sekali pergi ziarah. Hubungan tu tidak terputus. Bahkan dia akan menimbulkan perasaan sayang di hati orang yang diziarahi. Amalan ziarah ni pun antara amalan yang akan menyebabkan hubungan sesama orang Islam ini, dia akan menjadi rapat bila dia sentiasa ada ziarah menziarahi. Kadang-kadang kita, orang yang ada dekat-dekat kita pun kita tidak tahu apa khabar dia, bagaimana keadaan dia, sihat ke tidak. Kadang-kadang tak tahu. Tahu-tahu je ada pengumuman kematian, baru tahu. Sebelum tu tidak tahu.
Sepatutnya sebagai satu orang Islam, kita kena cakna orang yang ada di sekeliling kita. Untuk saya jugalah ni, jiran kita, orang yang ada dekat dengan kita, saudara mara kita, ada hubungan, tahu keadaan mereka. Kalau mereka susah, kita bantu. Sakit pergi ziarah. Ini semua adalah sebab untuk rapatnya hubungan sesama orang Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu man wa'idha bighairihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahagia, yakni orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang diberi peringatan melalui orang lain. Dia dapat peringatan disebabkan orang lain. Setiap orang ni dia ada hati, dan dia ada akal untuk menilai perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kadang dia tengok orang ni, oh bagus dia buat ni. Kadang-kadang dia tengok, buat apa dia buat gini. Penilaian tu, secara nalurinya orang dalam hati kita ni, bila tengok benda baik, dia akan rasa seronok. Dia tengok benda buruk, dia akan rasa tidak seronok, rasa tak suka. Walaupun perkara-perkara itu, perbuatan-perbuatan itu datang daripada orang-orang yang ada dekat dengan kita. Ada yang kita tak setuju, apa buat begini, tak kena. Dan perbuatan-perbuatan inilah yang menjadi pengajaran untuk kita. Oh, kita tengok ni buat gini bagus ni, baik. Kita pun buat benda yang sama. Kita tengok orang ni dia buat gini, tak baik ni. Kita pun ambil pengajaran, ambil pelajaran, tak boleh buat ni. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini orang yang bahagia. Perbuatan orang itu menjadi sebab untuk dia dapat pelajaran, dia dapat pengajaran. Perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik. Dia tak boleh buat begini, nanti kena gini. Bagus buat begini. Kesan-kesan dia, maka dia pun ikut. Kesan-kesan yang buruk dia tak ikut. Ini orang yang berbahagia. Nah, ulama kata lawan kepada mafhum hadis ini ialah orang yang malang. Orang yang malang ialah seseorang yang orang lain jadikan dia itu sebagai, jadikan perbuatan itu sebagai satu pengajaran. Bukan dia ambil pengajaran daripada perbuatan orang lain, tapi orang lain jadikan dia, jadikan perbuatan dia itu sebagai pengajaran. Ini orang yang malang. Dia tidak dapat pelajaran, tak dapat pengajaran, tapi orang dapat pengajaran daripada sikap dia, perbuatan-perbuatan dia yang tidak baik. Benda ni free je. Tak payah pergi belajar, tak payah, tengok je. Tengok orang buat baik, kita pun mari nak buat baik. Kita pun ikut, jadikan dia sebagai satu model, satu ikutan. Tengok orang buat yang tidak baik, kita jadikan dia sebagai satu sempadan
untuk kita tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Pernah sekali Nabi Isa alaihi salam ditanya, siapakah yang mengajar kamu adab? Ada orang tanya kepada Nabi Isa alaihi salam, siapakah yang mengajar kamu adab? Kata Nabi Isa, tak ada seorang pun yang ajar adab kepada aku. Aku tengok kejahilan yang datang daripada orang yang jahil, maka dengan itu aku jauhi perbuatan. Tengok perbuatan orang yang jahil, orang yang buat salah ni, perbuatan ni tak betul, maka dia jadikan perbuatan itu sebagai satu sempadan untuk dia jauhi. Tengok orang je. Adam belajar teori, benda ni tak molek, orang ni molek, yang ni adab yang tidak baik, ini adab yang baik. Kadang-kadang dia teori je, tak masuk lagi. Dia tengok orang buat, oh ni praktikal. Dan kita tahu buat benda ni akibat dia begini, buat benda ni akibat dia begini. Tengok praktikal dia. Hasil daripada itu kita dapat pengajaran. Maka kita jadikanlah diri kita ini orang yang sentiasa mengambil pengajaran daripada sikap, daripada sifat-sifat perbuatan orang yang ada sekeliling kita, orang yang kita tengok hari-hari. Segala sifat-sifat yang baik, maka itulah yang kita jadikan dia sebagai amalan kita. Segala sifat-sifat yang buruk, yang tidak baik, itu kita jadikan dia sebagai sempadan untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhi. Sebagaimana kita tak suka orang buat kita begitu, maka kita pun jangan buat orang begitu. Mudah itu tanda kita ambil pengajaran tu. Buat orang buat kita begitu, maka kita buat juga sama je lah. Pengajaran dia patutnya kita jadikan itu sebagai sempadan, tak ikut. Jangan buat. Biarlah dia nak buat benda tidak baik, kita jangan ikut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal 'adzabi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar, yakni perjalanan, adalah satu bahagian daripada azab. Maksud azab dalam hadis ni bukan azab siksa tu. Maksud azab dalam hadis ini adalah kepayahan, kesusahan. Berjalan ni, pergilah mana pun, perjalanan itu adalah sesuatu yang tidak selesa. Walaupun kita naik kenderaan yang paling selesa sekalipun, tapi tetap tidak sama. Dari segi kerehatan kita, dari segi kepenatan kita, bekalan dan sebagainya, makan. Biasa dah makan tempat kita, pergi tempat orang, walaupun bagi makanan mewah, tak boleh pergi. Nak sini juga. Contohnya, walaupun diberi makanan yang paling mewah. Jadi itu dipanggil masyaqqah, kesusahan. Makan, minum air tempat kita tak sama dengan minum air kat tempat lain. Pergi tempat macam negara-negara, contohnya macam pergi ke apa, ke Bangladesh contohnya, lain air dia, payau rasa. Tengok air minum pun air telaga je, rasa besi. Kita nak minum tak boleh, kena beli air mineral baru boleh minum. Jadi Nabi kata safar itu, perjalanan itu adalah satu bahagian daripada azab. Maksud azab di sini adalah
kesusahan perjalanan. Sebab tu ada dalam hadis ni ada sambungannya, Nabi kata kalaulah apabila seseorang itu dah selesai dah daripada dia punya keperluan dia, maka hendaklah dia segera balik. Segera balik. Kadang-kadang pergi berjalan, meninggalkan ahli keluarga tu pun susah dah. Nak tinggalkan ahli keluarga tu susah dah. Nak tinggal anak, nak tinggal isteri, nak tinggal rumah. Bila-bila ni kalau orang dah berumur, mana nak pergi? Paling-paling pergi sehari boleh suruh duduk ambo. Mak ayah kita, walaupun anak dia hidup mewah selesa, tapi duduk kat lain. Panggil mak ayah duduk, ambo duduk sehari boleh 3 hari ya zikir lah nak balik. Jadi dipanggil as-safaru qit'atun minal adab. Ada ulama kata kenapa Nabi SAW kata perjalanan itu adalah sebahagian daripada azab. Maka dia jawab sebab dalam perjalanan itu kita tinggalkan ahli keluarga kita, orang-orang yang kita suka, tempat yang kita suka kita tinggalkan. Itu pun dah susah dah, rasa berat dah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidul qaumi khadimuhum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyid, ketua kepada kaum adalah khadimuhum, orang yang berkhidmat kepada mereka. Di sini Nabi SAW nak beritahu sifat-sifat orang yang nak jadi pemimpin. Sifat-sifat orang yang nak jadi pemimpin ni, dia kena ada sifat khadim, memberi khidmat. Segala kesusahan, segala masalah orang-orang yang ada di bawah dia, maka dia berusaha untuk selesaikan, berkhidmat. Nabi kata sayyidul qaumi khadimuhum, ketua kepada sesebuah kaum adalah khadimuhum, orang yang berkhidmat kepada mereka, orang yang mengkhidmati mereka. Ini fungsi ketua. Ketua ni dia bukan satu jawatan untuk dijadi pengarah untuk arah itu arah ini, tak. Sebab sebesar mana jawatan ataupun amanah yang ditanggung, maka sebanyak itulah khidmat yang perlu dia selesaikan. Kena ambil tahu. Sebab tu bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia dibaiat untuk menjadi khalifah, maka dia pun naik atas mimbar, dia khutbah. Dia bagi tahu, saya sebelum ni meniaga, keperluan saya dapat daripada hasil perniagaan. Sekarang ni bila kamu semua dah minta saya untuk uruskan masalah orang Islam, keadaan orang Islam, saya dah terputus daripada, saya tak dapat dah nak jalankan perniagaan saya. Maka disebabkan itu ditetapkan untuk dia satu jumlah bulanan untuk dia gunakan sebagai sesuatu yang dapat sempurnakan segala keperluan dia dan ahli keluarga dia.
Dan para sahabat zaman dulu mereka ni takut. Nak minta jadi ketua ni tak ambuh. Nabi kata siapa yang dilantik, maka bersamanya ada bantuan Allah. Dia tak ambuh, tapi disuruh juga, maka bersama dia ada bantuan Allah. Jadi ini tanggungjawab. Orang yang diberi amanah untuk menguruskan sesuatu, maka dia perlu selesaikan semua sekali, setiap satu, walaupun dia terpaksa korbankan diri dia. Walaupun dia terpaksa korbankan diri dia. Dan memang akan jadi siapa yang banyak beri khidmat kepada orang, maka orang akan tuju ke dia. Dia banyak usaha untuk selesaikan masalah orang, ambil cakna tentang keadaan orang, maka orang akan datang ke dia, seolah-olah dia pula macam ketua. Padahal dia bukan ketua pun. Tapi bila ada masalah, orang akan datang ke dia. Ini fungsi ketua sebenar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-suyufu mafatihul jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedang-pedang orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak kunci syurga. Yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah satu sebab untuk terbukanya pintu syurga pada hari kiamat, dan sebab untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga. Perang ni bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Allah. Perang mati, dia punya akhir dia mati. Balik tak tahu lagi. Sebab tu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad ni ganjaran dia besar. Orang yang mati syahid pun ganjaran dia besar. Ganjaran dia besar. Sebab apa? Sebab dia guna benda yang paling dia sayang untuk Allah. Paling sayang nyawa, tak? Akhir sekali. Ada harta sayang kau, tapi kalau terpaksa korban harta. Nyawa, tak tahu lagi. Belum tahu lagi. Tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi mereka ini begitu sekali nak redakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sanggup korbankan benda yang mereka paling sayang, nyawa dia. Nyawa dia. Walaupun sebenarnya berjihad itu membunuh ni bukan benda baik sebenarnya. Bunuh orang bukan benda baik. Saya saja nak pergi pancung kepala orang, pergi toreh, potong tangan, bukan benda baik. Maksud sebenarnya adalah untuk menegakkan agama, meninggikan agama. Itu maksud dia. Bila orang tidak mahu ambil agama setelah ditawarkan, dalam peperangan tu dia bukan mula terus pergi serang gitu je. Tak. Dia sampai di medan perang tu, setiap pasukan dia akan berkumpul di markas dia, di penempatan dia, sampai di tempat yang dia nak perang ni. Dia bukan sampai tu pergi perang lalu dah. Dia akan hantar utusan. Dan orang Islam akan hantar utusan pergi bagi tahu, ajak mereka untuk masuk Islam dulu, bagi tawaran masuk Islam. Kalau tidak bersedia,
Beri tawaran yang kedua supaya mereka ini tunduk kepada orang-orang Islam dan bayar kepada orang-orang Islam. Tak sedia, baru perang. Tak sedia, baru perang. Itu pun kalau waktu tengah-tengah perang, dia mengucap. Sekali ada satu orang sahabat, dia perang, dia nak tetap musuh dia itu, musuh dia mengucap. Musuh dia tak boleh nak buat apa, kalah lah. Dia nak tetap musuh dia mengucap. Dia kata mengucap ni sebab takut mati je. Dia pun tetap bunuh juga. Bila dia beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu, kenapa kamu bunuh dia? Dia kata, Rasulullah, dia ni mengucap sebab takut mati je. Kalau tak mengucap. Nabi kata, kamu belah ke dada dia, tengok hati dia mana? Macam mana kamu tahu? Belah dada dia nampak. Sebab maksud dia ialah datang kepada agama, datang kepada Islam. Islam selamat. Yang dibunuh tu bukan maksud sebenarnya. Ini untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini antara amalan yang paling besar, ketaatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni tak ada dah. Kalau ada pun nak pergi ke tak? Insya-Allah. Suatu lah. Semini. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir dia akan lihat perkara yang tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak hadir. Hadis ni boleh guna untuk macam-macam. Antaranya ialah untuk kita dapatkan ilmu. Cara pengajian yang paling baik ialah hadir. Hadir. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw sam'un. Orang yang akan dapat peringatan daripada sesuatu, yang pertama sekali dia memikir, yang kedua dia dengar, dan yang ketiga dia ada situ. Orang yang seperti ini dia akan mudah dapat pengajaran, dapat peringatan. Waktu syarat belajar ni antaranya ialah hadir. Hadir. Sebab tu ada sebahagian ulama mereka tak suka pengajian online, tak berdepan. Walaupun dia satu kemudahan, tapi dia tak suka. Sebab apa? Asy-syahidu yara ma la yaral ghaib. Orang yang ada di hadapan ni, dia akan dapat sesuatu yang orang yang tak ada depan ni tak dapat. Dia tak nampak. Sama juga kalau tak hadir tu. Orang yang hadir dengan orang yang tak hadir tu tak mari. Walaupun dia pandai setara mana sekalipun, dia tidak akan sama. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tiada, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.